Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar murid-murid semua di rumah? Alhamdulillah, kita pada hari ini akan belajar tentang mata pelajaran ataupun dalam subjek tajwid tahun 4. InsyaAllah kita akan menyambung pelajaran kita yang dah tertangguh selama 3 bulan. Dan Alhamdulillah pada waktu cuti hari itu kita ada buat latihan-latihan yang Ustaz bagi secara WhatsApp. Dan insyaAllah semua pelajar dalam keadaan sihat sentiasa dan dapat belajar dalam keadaan yang baik. Dan insyaAllah hari ini kita akan belajar dalam subjek tajwid, buku Jaiz tahun 4. Ini adalah muka depan subjek tajwid, buku Jaiz tahun 4. Dan insyaAllah kita hari ini akan belajar tentang bab kecil iqlab dalam muka surat. Okey, kita tengok sama-sama muka surat. Okey, sebelum tu kita tengok balik pelajaran kita yang lepas-lepas supaya kita tidak ketinggalan dengan pelajaran kita yang lepas. Okey, pelajaran yang pertama yang lepas kita telah belajar ialah tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, tengok hukum nun sakinah dan tanwin yang telah kita belajar pada awal tahun hari itu. Nun sakinah bermaksud nun mati dan tanwin bermaksud garis dua ataupun baris depan yang dua baris depan. Okey, ada beberapa contoh sekiranya pelajar-pelajar tidak ingat. Okey, pergi kepada seterusnya. Ini adalah contoh-contoh tanwin lah, nun sakinah dan tanwin. Okey, kita pergi lagi. Okey, seterusnya kita telah belajar tentang izhar halqi yang mempunyai 6 huruf. 6 huruf izhar halqi yang perlu kita ingat sentiasa dalam memahami Al-Quran, insya-Allah, supaya kita dapat lancar dan mengetahui hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya. Okey, kita telah belajar juga tentang hukum idgham. Hukum idgham kalau ikut pada bahasa dan istilahnya begitulah. Okey, seperti yang dinyatakan dalam buku teks yang telah kita belajar pada awal tahun hari itu. Okey, tengok surat seterusnya. Okey, idgham ada 5 huruf. Ya, waw, mim, nun, 6 huruf. Maafkan Ustaz. Idgham ada 6 huruf. Idgham terbahagi kepada 2 pula. Tetapi sekiranya tanya huruf idgham ada 6 huruf. Huruf yang pertama dalam hukum idgham ma'al gunnah iaitu huruf ya, waw, mim dan nun. 4 huruf di dalam idgham ma'al gunnah beserta dengan dengung. Dan 2 huruf di dalam idgham bila gunnah tanpa dengung, lam dan ra. Okey, tengok seterusnya. Okey, ni idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Boleh juga idgham ma'al gunnah. Ini huruf-huruf idgham, ya, waw, mim, nun, idgham ma'al gunnah, lam, ra, idgham bila gunnah. Okey, seterusnya untuk pelajaran kita hari ini kita akan baca tentang unit 4 pelajaran iqlab. Unit 4 pelajaran iqlab. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat menyatakan pengertian iqlab, menyatakan huruf iqlab, membaca misal-misal iqlab, contoh-contoh iqlab. Okey, apa itu iqlab? Okey, hari ini kita akan belajar apa itu iqlab, hukum iqlab ni apa itu. Okey, baca dan faham pengertian iqlab pada bahasa iaitu menukarkan. Pada bahasa menukarkan. Tukar apa? Okey, jom kita tengok. Pada bahasa dia menukarkan. Pada istilah menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim beserta dengung. Okey, kita tukar nun sakinah yang ada dalam perkataan tersebut ataupun ayat kepada mim beserta dengan dengung. Okey, huruf iqlab. Huruf iqlab ada satu sahaja iaitu huruf
Huruf iklab ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Okey, huruf ba ni adalah perkara yang kita terlalu mudah untuk ingat. Apabila ingat iklab akhir dengan huruf ba, huruf dia adalah huruf ba. Okey, mudah sangat untuk ingat tentang hukum iklab. Okey, seterusnya tengok muka surat 15. Hukum bacaan iklab hendaklah dibaca dengan dengung. Dengung itu kita menyaringkan ataupun sengau, baca dengan keadaan sengau. Okey, qadar bacaan panjang dengung iklab adalah 2 harakat. 2 harakat sahaja dengung. Okey, misal hukum iklab huruf adalah huruf ba sahaja tadi yang telah kita belajar. Okey, nun sakinah 1 kalimah dan 2 kalimah. Okey, 1 kalimah bermaksud nun mati berada dalam 1 kalimah. Okey, 2 kalimah nun mati berada dalam 2 kalimah. Nun pada kalimah pertama bertemu dengan ba pada kalimah yang kedua. Kedua-duanya dikategorikan sebagai hukum iklab. Okey. Tanwin. Ni antara contoh yang tanwin. Tanwin dia ada perbezaan sedikit dengan tanwin yang biasa kita jumpa. Apabila tanwin dalam hukum iklab dia ditukarkan kepada mim. Kita akan nampak mim kecil. Mim kecil di bawah huruf nun ataupun huruf yang tanwin last sekali. Okey, nampak ada mim kecil di situ beserta dengan baris bawah. Ini menunjukkan tanwin bertemu dengan ba, iaitu hukum iklab. Okey, contoh kita baca huruf ba. 1 kalimah, dalam 1 kalimah kita baca dengan tumbitu. Kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey, dalam 2 kalimah contoh dia min ba'dik. Okey, macam tu bacaan dia. Okey, seterusnya tanwin. Sultanim bihadza. Okey, itulah bacaan hukum iklab. Kita dengung dalam kadar 2 harakat dan nun mati tadi ataupun tanwin tadi kita tukar kepada huruf mim. Okey, kita tengok sedikit kat bawah ni. Tahukah anda cara menyebut hukum iklab ialah dengan menyembunyikan bunyi mim, meregangkan sedikit kedua bibir. Okey, buka sedikit sahaja ataupun sedikit sahaja. Buka sedikit, meregangkan sedikit kedua bibir, regang sikit je. Beserta dengung. Okey, terdapat 2 jenis mim kecil di dalam Al-Quran. Mim kecil menunjukkan hukum iklab. Terdapat 2 jenis mim. Kita tengok. Mim yang pertama apa, mim yang kedua apa. Kita nak cam macam mana mim ni mim iklab dan mim yang satu lagi ni mim apa. Okey, tengok. Mim menunjukkan hukum iklab ialah misal ayat, contoh ayat faman baddalahu dalam surah Al-Baqarah ayat 181. Okey, tengok mim kecil berada di atas huruf mim. Dengan mim kecil ni ada ekor yang panjang sedikit. Tengok mim kecil yang ekor pendek. Mim kecil ekor pendek menunjukkan tanda wakaf lazim. Okey, ni bukan mim iklab, tetapi mim adalah mim menunjukkan tanda wakaf lazim. Misal ayat, contoh ayat wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Okey, kita berhenti kat sini. Wakaf lazim menunjukkan kita perlu berhenti kat sini disebabkan ada huruf mim kecil yang ekor pendek ini. Walladzina, apa boleh sambung. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Okey. Okey, ini sedikit aktiviti. Membaca ayat berikut secara talaki. Murid dalam kumpulan membincangkan misal-misal iklab di dalam potongan ayat berikut. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Okey, cari hukum iklab dalam ni, membincangkan hukum iklab di dalam potongan ayat. Cari mana hukum iklab dalam ni, ada ke tak? Ada. Okey.
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Okey, ada tak? Ada tak hukum itlak dalam ayat tersebut? Okey, ni latihan ni Ustaz akan snap dan hantar kat Google Classroom kamu, dan kamu boleh buat dalam buku latihan, jawab dalam buku latihan dan hantar balik kat Ustaz secara gambar. Hantar gambar balik kat Google Classroom. Okey, sedikit kita nak tengok dalam contoh dalam Al-Quran, beberapa contoh yang telah kita belajar. Okey, sini tengok contoh kat sini. Okey, kita nak cari sama-sama mana hukum iklak dalam potongan ayat Quran tersebut ni, potongan ayat Quran ni. Okey, Ustaz dah jumpa, ni adalah hukum iklak. Okey, boleh perhati tak? Mim bertemu dengan ba. Nun bertemu dengan ba, ada mim kecil yang ekor panjang atas ni, bermaksud ini adalah hukum iklab. Dan ada beberapa hukum lain yang terdapat dalam ni. Contohnya tanwin bertemu dengan fa, hukum dia ikhfa hakiki. Okey, nun mati bertemu dengan ain, bermaksud izhar alqi. Dan ada beberapa hukum lain lagi yang banyak dalam Al-Quran ni yang boleh kita cari dan praktikkan. Dan setiap hukum ni ada cara dia, ada hukum tajwid dia yang perlu kita ikut dan perlu kita amalkan dalam setiap bacaan Al-Quran kita. Okey, sekadar tu daripada Ustaz supaya dapat memahami tajuk hukum ataupun kita panggil dengan hukum 5. Okey, bermaksud hukum 5 apa? Izhar, ikhfa, idgham, iklab. Idgham ada 2. Okey, itu adalah hukum 5. Okey, sekadar tu daripada Ustaz. Semoga murid-murid semua dalam keadaan sihat sentiasa. Semoga dapat belajar dengan elok. InsyaAllah Ustaz akan sentiasa memberikan pengajaran secara terbaik untuk murid-murid semua. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.